Untuk hari ini kita akan belajar apa asas solatkan filem dan drama. Okey, untuk apa ni? Next. Kelas kita hanya ada 4 hari, iaitu sesi pagi 10 pagi sampai 12 tengah hari, sesi petang 2 petang ataupun 4 petang. You all boleh request lah kalau kita nak apa orang kata nak bermula lambat sikit ke apa, janji kita ada 4 jam punya apa, satu hari kita ada 4 jam. Boleh request lah sama ada nak kita nak start 11 pagi ke ataupun kita nak start tengah hari terus ke. You all boleh request. Nanti akan beritahu lah kalau kat feedback dekat saya ya. Next. Kita akan ada apa orang kata okey, untuk pengalaman saya lah, saya bercerita mengenai diri saya dulu. Saya Azrina binti Muhammad Aris, dalam panggilan apa orang kata dalam production ataupun apa untuk panggilan pentas saya Intan Azrina, dan saya bekerja sebagai makeup artist ni dah lebih kurang 32 tahun. Pengalaman tu orang kata banyaklah juga kan, macam orang kata manis pahit apa semua tu kan dalam production ni. Okey, pengalaman saya yang paling saya lalui lah yang selama 30 tahun tu, saya kena naik apa ni latar kinjang punya apa air terjun tu sampai ke puncak. Bayangkanlah dalam masa 1 jam kita akan naik ke atas tu dengan liku-liku apa semua pokok-pokok kan. Dan juga banyak jugalah pengalaman saya mesti buat filem pun lebih kurang 25 lebih filem, drama banyaklah, MTV apa semualah dalam orang kata apa dalam bidang apa production ni, TV, MTV semua ni apa kan, itu semua dah saya lalui lah. Okey, untuk hari kedua nanti kita ada jemputan iaitu saudari apa Yati Azrizat, seorang jurusolek yang ada pengalaman juga dalam Tata Rias, dalam dia dalam pelbagai projek dan penerbitan, dan juga dia akan besok dia akan ajar kita karakter makeup untuk apa ni horror sikit lah, macam dalam filem saya akan buat dalam filem apa Suatu Malam Kubur Berasap. Besok kita akan ajar lah yang kita bekalkan tu akan digunakan untuk apa projek kita nanti untuk besok Next. Okey, bengkel online ni orang kata kerjaya sebagai jurusolek ni orang kata memang kita nampak mudah, nampak apa orang kata apa senang kita nak join tu sini, tapi sesungguhnya kita kena kental tau, kita kena ada apa orang kata ada disiplin, kita kena ada apa, kita sabar dalam satu kerja kita nak buat tu kan, dan orang kata apa kita nak dalami ilmu tugas solek ni orang kata mengikut kesesuaian dan juga watak untuk apa karakter pelakon tu lah ya dalam drama dan filem. Dan jurusolek yang profesional, yang apa orang kata yang bagus, dia seorang yang kreatif dan dia selalu mendengar arahan daripada pengarah, pelakon supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan juga sebagai jurusolek kita ni orang kata sentiasa kemas lah dalam diri kita ni kemas, orang kata berpakaian, tak nak orang kata bila berhadapan dengan artis kan kita macam ada something yang ada bau yang kurang enak lah orang kata kan. Sebab itu artis akan komplain dekat apa director atau producer, kita ni nanti besok tiba-tiba nama kita tak ada dalam production tu, because what? Pasal kita kedudukan diri kita tu, kebersihan kita tu tak dijaga ya. Dan juga untuk kita dalam production ni orang kata kita kena ada juga orang kata kita kena tahu protokol, etika, kemudian kita kena analis skrip apa semua dalam solekkan kita, dan juga dalam keselamatan kita punya tempat kerja kita kena jaga juga. Sebab apa? Macam kita nak guna hair dryer misalnya kan. Hair dryer kita sentiasa kita kena bersih, kena sentiasa check sebelum kita nak guna untuk kita nak syuting tu. Kita kena check dulu. Takut nanti bila kita orang kata nak cucuk ke nak apa kan tiba-tiba meletup ke apa semua kan, kita nak kena check. Kemudian kalau kita rasa kita tak orang kata waktu tak puas hati ke apa, okey kita kena pergi tanya dekat budak teknikal yang bahagian lighting ni kan, bang saya nak masukkan dekat plug ni boleh tak tolong check okey tak saya punya hair dryer ni, saya punya yang untuk nak buat rambut ke curl ke lintong apa semua tu kan. Itu kena jagalah dari segi keselamatan dan kebersihan juga kita kena jaga orang sentiasa orang kata bersih tempat makeup kita, brush kita tu orang kata kalau kotor tu sentiasa kena bersih lah ya. Itu
orang kata asas lah dalam kita nak ikut apa dalam drama atau filem yang kita nak buat ni kan. Apa dalam apa ni, boleh faham tak dalam apa yang saya dah cakap ni? Maaflah kalau tersasul ke apa kan, tak tahulah. Kita ni kan bila dah berdepan macam ni kan, bila kita berdepan ni lain pula caranya kan. Kita santai-santai je. Cakap bahasa pasar pun okey. Kan. Lepas tu kan dalam production tak apa ni, dalam production kita ni kita ada apa, bila siapa nak join apa ni production, terlebih dahulu kita ada producer, lepas producer kita ada line producer, kita ada production manager, kita ada apa assistant director, kita ada budak apa bahagian continuity, kita ada makeup artist, kita ada apa handy runner, apa semua tu wardrobe, semua tu kita ada dalam kita punya apa team production. So dalam team production ni orang kata kita kena kenal satu sama lain lah, supaya bila kita masuk set nanti kita macam tu siapa kita dah tak tahu siapa kan. Jadi bila kita masuk dalam production tu kita dah tahu ni director. Kadang ada juga salah tu pergi tanya apa kita pergi tanya bang apa ni abang siapa abang ni, kita macam tak ada apa knowledge nak tahu siapa tu, dia tu siapa kan. Kita kena tahulah etika bekerja tu kan, supaya dalam bekerja tu orang kata kita hendaklah macam apa dari segi percakapan kan, kita janganlah kalau dia tu orang rasa dewasa sikit panggillah dia abang ataupun apa adik ke apa kan, jangan panggil oi panggil macam tu kan, tak boleh dalam production ni. Orang kata kita nampak macam apa orang kata benda tu macam biasa je, tapi etika tu di segi orang kata persahabatan antara kita tu orang kata kan nak kena jaga, sebab kita bekerja dalam production macam kita nak buat drama kan. Drama selalunya dalam notice dia dalam 7 hari atau ke 10 hari. Dalam 10 hari tu kita akan berhadapan dengan apa director semua, dengan pekerja-pekerja bawahan kita macam runner, macam handy, dan juga kita jangan orang kata sebagai pekerja filem drama ni kita jangan charge orang tu siapa-siapa. Macam budak handy buat bagi jaga makan minum kita, jaga segala kita punya apa keperluan untuk makan minum. Kalau kita macam tak respect dia, kita tak makan, kita tak minum. Kadang-kadang kalau dia rasa aku benci dia tu, kadang dia buat satu benda yang tak elok ke, bubuh apa-apa dalam air kita ke, kita minum dah sakit perut ke apa kan. Kita kena jaga, kita kena respect each others kan. Baik juga runner kadang-kadang dia pergi ambil kita, macam kita nak pergi syuting kan, dia ambil kita. Okey, dia kata, Dik besok pukul 4.30 saya datang ambil. Tak boleh lah, saya 4.30 tak bangun lagi. Tak boleh macam tu. Dalam orang kata kita nak buat drama ni, kita kena kuat, kena sabar, kena ada disiplin. So, okey bang, dalam 4.30 nanti saya dah standby dah. Ya, maksudnya macam tu lah. Orang kata kita ni jangan bagi orang macam orang kata runner tu menunggu kita kan, nunggu kita dia sampai rumah dia terpaksa tunggu kita baru nak bangun tidur apa semua kan. Kita baru set, kita kena set time kita lah. Kalau pukul 6 pagi lah kita kena dah ready dah. Kita jangan runner tu sampai kita dah orang kata masih lagi bangun tidur kan. Itu juga dalam orang kata kita dalam assistant director. Pertama kali kita kena hormat pada director lah. Bila director tu orang kata dia dekat set, dia dah ketua segala-galanya director. Ya, bila apa yang orang kata berlaku dari segi belakang tabir ni, director yang akan ambil tahu, dan juga dengan production manager. Dia akan ambil tahu semua tugas-tugas kita di dalam set tu. Dan juga macam assistant director ni orang kata tugas dia orang kata dia sebagai untuk menentukan kehadiran artis tu, dengan orang kata dia untuk setiap scene yang dibagi tu dia akan berhadapanlah dengan aktor tu untuk beritahu, dan dia akan beritahu kita untuk kita sebelum sehari ataupun esok kita nak shoot, dia akan beritahu kita apa itu untuk scene besok, supaya kita orang kata kena kena orang kata
ambil tahulah untuk besok punya kerja kan, sekurang-kurangnya kita tak ada benda ni. Bila dia bagi tahu kita hari ni, kita dapat cari juga benda yang kita nak kan. Misalan, okey dia nak besok saya nak pakai rambut palsu untuk watak ni. So kita dah ada dah benda-benda ni dah disediakan. Betul juga dengan continuity. Dalam set continuity tu setiap setiap orang kata scene yang kita buat tu, okey hari ni kita ada continuity. Continuity dengan makeup artist dengan wardrobe akan berhubungan, maksud dia berhubungan tu orang kata okey scene hari ni, scene hari ni muka dia ada torehan ya, dan kita akan ambil gambar setiap scene yang kita tu, kita akan ambil gambar. Kemudian pada orang kata makeup pun kena ambil gambar, wardrobe pun kena ambil sebab pakaian tu bersama dengan satu hari punya scene tu. Okey, continuity tu akan beritahu, okey kak, besok scene ni kita akan konti ya. Okey. Lepas tu dia akan malam tu dia akan bagi tahu dia note dia akan bagi tahu kita, okey besok scene ni kita akan buat. And then dia kata okey ada konti besok ada konti yang sama untuk hari ni yang konti. Besok tu kita bila dah masuk set kita dah buat dah. Tiba-tiba masuk set dah sebelah kiri pula bila konti tu. Macam konti pun kenapa kan saya dah bagi tahu kan, kenapa buat sebelah kiri. Alamak silap sorry. Dah kena padam, kena buat lain, dan kita untuk nak buat makeup tu terpaksa makan masa dalam 2 jam. Bila 2 jam tu terpaksa dah kita menunggu untuk nak itu salah satu daripada etika kerja kita, tak ambil peduli apa yang kita dah belajar kan, apa yang kita dah buat untuk hari ni punya scene. Kita kena setiap tu kita jangan berbalah lah dengan konti ke dengan wardrobe ke kita jangan berbalah. Kita akan orang kata sentiasa berhubungan. Kadang tu itu kerja konti je yang buat, besok aku tanya je lah. Tak boleh macam tu yang mana adik-adik yang macam mana nak join dalam drama filem ni kan. Ini saya bercakap mengenai drama dululah asas drama lah ya. Untuk bila kita dah ada itu semua, kita bekerja kita sentiasa orang kata beretika, ada protokol kerja kita kan. Kemudian bila kita dah tahu tu semua, nanti bila kita dah tahu penceritaan kita, itu kan bab lain nanti saya akan bercerita lah ya. Untuk tengah hari kan saya akan bercerita untuk bab lain. And then untuk yang bahagian kerja ni, orang kata kita sentiasa hormat antara satu sama lain. Kemudian kita janganlah gurau. Kita boleh gurau. Kadang kita gurau, orang boleh terima kita, tapi bila orang bila gurau kita pula tak boleh terima kan. Itu tak boleh. Kita bila bercakap tu kena ada berlapis lah orang kata berlapis. So orang kata dalam kita nak join production ni, orang kata satulah kesabaran kita, disiplin kita kan untuk nak menjalankan satu tugas. Lagi satu macam kita ada dalam macam siapa yang bekerja sebagai makeup artist, okey. Bila kita dah siap makeup semua kan, ketika kita bekerja kita ada dekat set. Untuk scene tu kita nak kena sentiasa touch up artis tu. Kemudian orang kata jangan biarkan dia, kalau scene tu tak ada peluh, jangan biarkan muka dia berpeluh. Bila muka kita berpeluh, berminyak, efek pada lighting tu akan jadi orang kata tak elok orang kata jadi orang kata tak bersih muka kita tu. Lepas tu orang kata dalam kebersihan untuk kita nak menggunakan alat-alat solid kita tu, kita sentiasa bersih Macam kita nak gunakan puff, kita nak guna brush apa semua. Setengah artis kalau macam kita tak sediakan brush, puff semua, macam puff tu kita sediakanlah untuk setiap artis tu. Tapi kalau macam kita akan bertanya pada artis tu sendiri. Kita tanya dia misalnya Zack lah misalnya, Zack Zack ada brush sendiri ke atau bedak sendiri ke untuk saya nak touch up? Zack kata saya ada. Selalunya macam pelakon lelaki pun dia ada barang dia sendiri, kemudian pelakon perempuan pun ada barang sendiri. Okey, saya gunakan bedak saya lah dengan brush saya kita untuk touch up. Kita jangan campur jangan campur, kita asingkan, kita pakai orang kata brush tu ataupun puff tu kita balut dengan tisu ke apa supaya nampak bersih, kebersihan tu ada kan. Lagi satu macam
macam kita nak kongsi-kongsi makeup tu orang kata, yelah semacam makeup artist kita sedialah untuk semua, tapi kita sediakan orang kata brush tu untuk satu kita boleh guna, tapi kita sentiasalah cuci brush tu kan, kita bersihkan orang kata cleaner kita tu. Lagi satu untuk kita punya bahagian persoalan ni, pertama sekali kita kena tahu skin seseorang artis tu, dan apa dia kata, orang kata dia ada allergic ke apa-apa kan pada skin dia. Ataupun okey, macam kita nak syuting, kita dah jumpa, kita akan berjumpa dengan artis tu kan, kita pergi jumpa dia, misalnya kita kata boleh tak saya nak tanya ada tak masalah skin ke apa kan, supaya nanti kita tak ada allergic pada skin dia kan. Dia akan dia okey, dia tak ada apa-apa kan, dia akan bawa kata okey saya bawa saya punya brush sendiri ke sama, itu semualah dia bawa. So kita dah save daripada situ ya, daripada skin tu important, kita kena tahu sama ada dia normal ke ataupun skin dia dry ke atau melupas ke. Kadang-kadang artis ni dia datang, kadang-kadang muka dia melupas kan, dia dah allergic, kita nak make up dia pun dah jadi masalah kan. So lepas tu kadang-kadang dia pakai dia punya produk sendiri. So daripada segitu kita kena jagalah kebersihan orang kata, bila dah habis makeup tu, sebelum nak makeup tu kita spray dulu lah, kita swab dulu dia punya muka kan, kita spray, lepas tu barulah kita pakai foundation atau base apa-apa semua kan, baru orang kata part by part lah ya, apa karakter yang kita nak buat. And then dari segi kita tisu tu kena sentiasa ada, wipes untuk kita nak untuk kita nak bersihkan alat-alat solid kita, untuk yang mana yang kita rasa tengah shoot tu ada kotor-kotor ke apa kan, kita kena set ataupun orang kata wipes yang untuk face punya, itu kena ada juga. Sekali kita wipes apa-apa semua, atau kadang-kadang macam artis tu dia nak sembahyang ke nak apa kan, okey adik saya nak sembahyang ni, boleh tak cuci makeup? Boleh kita cucikan. Kita janganlah mana boleh kata apa kan, sekarang kena makeup balik. Kita jangan macam kurang ajar lah ya. Kita cakap dengan dia, okey kita boleh cuci nanti kita nak kita boleh makeup balik. Ataupun kadang artis tu macam biasa je, dia touch up sendiri je, dia dah pakai base dia kan, kita just touch up dia. Kita jangan orang kata apa yang memanglah kadang-kadang adalah yang over, yang artis tu yang orang kata sensitif lah, itulah inilah semua kan. Kadang-kadang tu ada yang kata bawa makeup artis sendiri kan. Bila bawa makeup artis sendiri tu orang kata kita yang tak apalah dia, tapi dia makeup artis tu kena tahulah apa karakter yang dia nak buat. Ya. Karakter dia jangan masuk set director tengok saya tak nak macam ni, kenapa dia make up macam ni? Dah kita dipersalahkan kan. Tak boleh. Kita kena bincang juga dengan dia punya PA ke makeup artist tu kan. Apa yang perlu dia buat. Lepas tu dari segi keselamatan orang kata yang macam saya ceritalah, penjagaan alat-alat elektrik apa semua tu kan, nak kena elok lah kan. Kena bersih. Lepas tu orang kata orang kata kita ni sentiasa berhadapan banyak risiko dalam production ni. Misalnya okey hari ni kita kena shoot kat rumah kampung ni, tiba-tiba kita pergi ke rumah tu tiba-tiba tak jadi. Jadi kita dah set dah tempat makeup kita. Pertama kali bila kita nak masuk tempat syuting, production manager akan beritahu kita, okey Intan, bilik ni untuk makeup ya, makeup dengan wardrobe. So kita boleh prepare barang makeup kita dekat bilik tu kan, So kita jangan pergi-pergi, kita tengok bilik ni cantik lah, aku nak buat makeup lah kat sini. Kita dah siap letak dah alat-alat solid kita apa semua, tiba-tiba production manager kata, kenapa yang masuk bilik sini? Saya tak beritahu, kata suruh kat sini kan. Dah terpaksa pack balik, kena orang kata pergi letakkan makeup tempat lain kan. Maksud dia macam tu lah. Kita jangan masuk rumah orang sembarangan lah ya. Kita kena ada etika apa semua kan. Okey, ada apa-apa yang siapa nak tanya, yang budak-budak adik-adik yang baru nak join production ni kan, ada apa-apa yang nak ditanya ke apa ke? Assalamualaikum Pak Intan, nak tanya. Okey. Contohlah kan kalau solekan kalau pengarah dia ada syuting dekat macam tempat hutan ke kan, kalau macam tu dia ada tempat khas untuk bilik makeup ke kita yang kena cari sendiri?
Okey, macam kita macam nak shoot kat hutan tu Okey, masa tu kita macam production manager dah tentukan dia akan sediakan tempat untuk kita make up, dia letaklah apa orang panggil apa kanopi tu, dan dia akan sediakan juga apa ni Jenny Jenny itulah apa orang panggil generator. Jenny kan generator untuk kita penggunaan untuk siapa nak make up ke, nak menguruskan rambut ke apa semua kan. Okey, kita tadi kita tak perkenalkan diri lagi saya terus masuk Okey. Kita stop dulu, kita boleh perkenalkan diri dulu, boleh tak? Maaf bermula pada siapa dulu? Nak mula pada siapa? Okey, kita pilih siapa? Alin Malinda Saya kenalkan dululah diri saya. Boleh kenallah dulu Maaflah saya terlebih bercerita pula tadi. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, saya Puan Jennifer Farida binti Baharudin, pengajar di IKBN Petak, bahagian hairdresser. Saya mengajar dekat IKBN Petak dah lebih 15 tahun lah, dekat 15 tahun macam tu lah. Sebelum ni saya pernah belajar di IKBN Petak tahun 94-95, bahagian hairdresser dan beauty. Okey, terima kasih. Siapa Anis Adnan. Adriana. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Anis Adriana binti Azman. Saya pelajar semester 3 terapi kecantikan di IKBN Petak. Okay. Welcome Anis. Zack. Okey, nama saya kenalkan diri saya. Salam COVID-19. Saya Zainal. Saya Zainal. Nama saya Zakaria bin Zainal. So, sebelum ni saya berkecimpung dalam artis kebudayaan, artis makeup 2005 sampai sekarang. Okey, sebelum tu saya penari profesional tradisional under stage Selangor selama 15 tahun. Kalau nak belajar menari, boleh belajar dengan saya. Yes. Thank you Kak Intan. Semua nak menari, boleh menari. Okay Zack. Okay, Devi. Mic, buka mic. Mic Devi. Sorry. Okay. Thank you, Zack. Okay, nama saya Devi. Devi dalam bidang ni 10 tahun. Tapi dulu pernah ada finas lah buat makeup untuk filem, drama semua ada. But dah lama dah. Lepas tu Devi dah full time buat dekat bridal sajalah. Devi's Bridal untuk perkahwinan saja. So lepas saya rasa dah 5 tahun, masuk balik lah untuk yang ni. So thank you Kak untuk bagi chance Ya, okay. Paulina. Okay. Hai Paulina. Hai Kak Intan, salam semua. Saya Paulina Kritik dari Kota Kinabalu, Sabah. Okay. Saya newbie dalam bidang ni. Baru juga saya lebih kepada belakang tabir, kepada PM lah, pengurus production manager. Ada belakang juga sedikit di Sabah sajalah, di Sabah, dan actually saya lebih kepada mengurus anak-anak yang berlakon. Ya, okay. Thank you. Terima kasih. Alin Malinda. Bye. Alin Malinda ada? Tak ada. Ropisha? Ya, hi Jack. Ropisha. Buka mic ya. Ropisha buka mic.
Ropisa buka mic. Okay. Tak ada. Okay, Assalamualaikum. Saya Ropisa. Salam. Berasal dari Perak, tinggal dekat Gombak. Saya baru lagi dalam bidang ni dalam 5 tahun. Kebanyakan saya make up wedding. Dalam TV, make up untuk TV apa production, saya baru sangat. Selalu saya ikut tim Mami Aziz, kalau yang kenal lah. Ya. Kat RTM semua saya follow dia. Alhamdulillah banyaklah pengalaman dari situ. Okey. Dan Terima kasih. Mama Rizwan. Ali Malina. Intan minta maaf saya pakai PC tu tak boleh nak connect dengan dengan kamera dan juga suara. So saya pakai handphone pula ni. Okey, boleh. Okay, saya pengajar daripada IKM Pertak dalam bidang terapi kecantikan lah. Okay, saya dalam bidang 12 tahun dah. Okay, so saya join ni nak menambahkan saya punya pengalaman dan juga nak tahu macam mana cara dalam yang Kak Intan ajar lah macam mana kan, sebab sebelum ni kita belajar just biasa, simple saja. So ini adalah ilmu pada kami dan juga student-student kami. Okay, terima kasih Kak Intan bagi kami join. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Mamat Rizwan. Assalamualaikum. Salam. Saya Muhammad Rizwan. Saya berkecimpung dalam industri production dah 3-4 tahun dan termasuk bridal. So saya dah beberapa production saya dah masuk. Alhamdulillah, dan beberapa drama dan tele saya dah buat. Alhamdulillah. So bukan saja, dan rancangan masak baru-baru ni saya buat dengan Kak Lina Pompom. Okay. So kira alhamdulillah sebabnya saya dah banyak dapatlah ilmu-ilmu, cuma nak dapat masukkan balik, dan alhamdulillah rezeki saya dapat last minute, kira dah terlebih orang. Alhamdulillah rezeki untuk menambahkan ilmu lagi. Terima kasih Kak Intan. Sama-sama. Okey, insya-Allah. Siapa lagi? Syakila. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Intan. Salam. Saya Syakila, saya daripada pengajar IKM Pertak dalam bidang terapi kecantikan. Jadi saya sini untuk menambahkan lagi ilmu saya lah dan student saya. Okey, terima kasih sama. Siapa lagi? Nurina Hazika. Nurina Hazika. Okey, siapa yang belum kenalkan diri boleh kenalkanlah ya. Buka mic tu boleh kenalkan diri. Ada lagi tak? Nur Jasmine Halo. Ya, saya. Assalamualaikum semua. Saya Hafsah Farina binti Omar. Saya juga pelajar baru mau menambah ilmu, sebab kebetulan dapat join ni. Saya bersyukur sangat dengan orang-orang yang ada pengalaman, banyak pengetahuan. So bersyukur sangat dengan anjuran ni, saya dapat menuntut ilmu. Bagi orang-orang macam saya ni yang kurang pengalaman, masa bersyukurlah dengan kelas yang diadakan ni. Terima kasih Kak Intan. Terima kasih sama-sama. Semua. Okey, insya-Allah. Salam kenal. Ya. Okey, siapa lagi yang belum? Syahmi Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sorry phone saya tak boleh nak connect. Saya pakai phone lagi. Saya baru saja dalam bidang ni, baru sangat-sangat. Saya tak pandai lagi, dan minta tolong tunjuk ajar. Terima kasih Kak Intan dan semua sudah invite saya dalam grup ni. Ya, terima kasih. Semoga sihat ya. Katanya Diana dalam kuarantin lagi ya? Ya, betul. Okey, semoga sihat ya. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Dwi Syazlian, Dwi mana? Shaliza ya. Salam. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Puan Shaliza binti Ahmad Fuad, salah seorang pengajar kecantikan IKM Pertak.
Okay. Saya dalam bidang terapi kecantikan lebih kurang 15 tahun. Tapi tak ada pengalaman dalam bidang production semua. Join kursus ni pengalaman dan saya ajak sekali pelajar-pelajar saya untuk memberi mereka lebih ilmu dalam bidang kecantikan. Okay. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Apa ni? Fiaz apa? Hafiza. Ya. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Hafiza dari AKBM Petak, pengajar perekaan gaya rambut. Saya join kursus ni sebab nak tambah ilmu lagi lah. Sebab dia berkaitan kan lebih kurang. Itu sajalah. Okay, ada lagi siapa? Kak Intan, kita semua ada berapa orang Kak Intan? 26. Oh, ramainya. Welcome. Ya. Ada siapa lagi yang nak kenalkan diri? Sekarang kita ada berapa? Sekarang saya Zarina binti Zainuddin. Okay, yang mana yang belum join lagi pagi ni sebab ada yang pergi vaksin pagi ni. So tengah hari ni kita dapat kenalkan lah ya. Okay, so yang tadi kita boleh sambung balik. Okay, yang tadi yang siapa yang belum faham lagi dalam industri production kita ni boleh kemukakan soalan ke apa-apa dulu sebelum saya masuk ke yang lain. Ada soalan tak? Tanyalah macam mana cara nak masuk production, kena interview ke, kena post ke, kena catwalk ke, kena kan. Yang tadi siapa tadi yang tanya kalau syuting dekat dalam hutan je? Kan, macam tadilah, macam saya cakap tadilah, production manager akan sediakan tempat-tempat tu semula. Kalau macam tempat tu tak ada tu, dia akan cari satu tempat yang sebelum kita nak masuk ke hutan tu, kita cari macam ada rumah ke apa kan, dia akan kita make upkan kat situ lah. Kita orang kata tempat kita nak prepare apa-apa kan, dari segi make up, pakaian semua dekat situ. Kemudian baru kita gerak ke hutan. Kalau tidak, dia akan sedialah kat tempat dekat dalam hutan tu dengan generator apa semua sekali. Kadang-kadang kita tak perlu tanya pun, production punya kerja tu, diorang akan tahu, diorang akan beritahu pada kita. Betul Zack, betul. Kan. Kemudian kita ni dalam production ni kita macam makeup punya group, kita ada pasukan kita lah ya. Kita ada pasukan kita macam kita ada HOD, Head of Department orang panggil. Kemudian kita ada assistant. Kalau macam drama tu seorang je lah kita punya assistant. Kalau assistant kita. Kemudian macam wardrobe pun kita orang kata dia ada head of wardrobe dengan head of dia punya assistant. Antara makeup dengan wardrobe ni kita saling bantu-membantu kita nak bila kita nak mulakan satu scene tu atau untuk setiap pelakon tu. Sebab apa? Kadang kita dah siap-siap sebelum kita nak makeup kita akan tanya dia untuk scene ni untuk pakaian dia nak pergi office, misalnya dia nak pergi office you pakai bagi dia baju apa jadi dia tunjuk kat kita dari segi colour apa semua kan. Jadi kita dah tahu apa yang kita nak buat dekat rambut dia ke, makeup dia macam mana ke, ataupun makeup dia straight makeup dia just natural je. Sebab mostly yang kita shooting sekarang ni kita ikut pada karakter lah ya. Karakter tu maksud dia dia ni seorang secretary. Setiausaha. Setiausaha ada yang biasanya solekkan dia macam mana kan, solekkan dia natural ataupun ada masa untuk macam malam sikit punya scene tu, make up dia untuk scene dinner tu dia kena terangkan lagi, dia kena kuatkan sikit colour dia. Untuk macam rambut kita nak buat macam mana kan, so kita kena ada alatan elektrik kita untuk nak sediakan lah. Kita nak sedia tong ke, kita nak iron ke, kita nak orang kata gunakan hair dryer ke. Dari segi tu kita nak kena sediakan ya, sebagai makeup artist kita kena sediakan tu semua. Kita janganlah kita nak pinjam, tanya wardrobe ada tak hair dryer,
takkan wardrobe ada, setengah wardrobe tu adalah dia bawa untuk kegunaan dia kan, tapi sebagai makeup artist tu, tim kita tu kita nak sediakan. Lepas tu orang kata macam filem pula orang kata dia punya tim tu ramai. Dia ada head of department, kemudian dia ada assistant dia, assistant 1, assistant 2, assistant 3. Dia ada dalam 4 tim lah. Kalau dia ada macam ada special effect sikit, kita ada sediakan lagi untuk tambahan tim lah ya. So tiap-tiap tim tu akan tahulah tugas-tugas dia. Janganlah kau okey, kau pergilah buat dulu, aku tidur dulu. Boleh macam tu, ataupun kita macam satu hari tu kita terlalu letih. Boleh tak minta tolong you cover kejap 1 jam I nak rest. Boleh. Kemudian dia pula yang seorang lagi pula, boleh tak saya nak rehat kejap 1 jam. Okay, you cover dia punya kerja kan. Janganlah kata tak boleh, tak boleh tu kerja kau ni, kerja aku. Tak boleh macam tu Kita sama-sama orang kata bertimbang rasa lah ya. Sebab dalam kita bekerja dalam production ni kadang-kadang kita bermula daripada call time kita 7 pagi. Bila call time kita 7 pagi, kadang-kadang kita terpaksa habiskan satu hari punya scene, 15 scene tu. Orang kata kita kena sediakan orang kata beberapa jam. Bila dah beberapa jam tu orang kata kadang-kadang ada masa kita letih, orang kata orang kata tak larat lah orang kata kan. Kemudian dia ganti kawan dia sekejap. Boleh, tapi jangan kita pergi tidur kat tempat lain, kita tak tahu budak ni pergi mana kan. So lepas segitu kita nak kena sentiasa berhubung dengan kita punya HOD lah, beritahu saya nak rehat sekejap, okey dalam 15 minit ke apa ke. So kita benarkan sebab kita tahu perjalanan syuting kita tu orang kata panjang kan. Kemudian kita ada masa kita letih lah bila bekerja, tapi sebagai pekerja production ni kita kena kuat lah, kita kena orang kata sentiasa berhadapan dengan situasi macam ni lah. Kadang ada masa kerja kita bekerja 24 jam, kadang ada masa kita kerja 12 jam kan, kadang ada masa 16 jam. Masa tu lah kita kena sentiasa berdisiplin, beretika bila bekerja. Kita sentiasa berhubung dengan kita punya HOD lah. Kadang-kadang kita terpaksa kata okey saya nak pergi kedai ke, nak keluar sekejap pergi beli barang, okey kita akan info orang ni cover kita kan. Kita sentiasa orang kata berkumpulan bila kita bekerja. Kita jangan itu kerja aku, kerja engkau, lepas tu bawa cerita sana sini pula kata dia tak buat kerja, dia ni tak buat kerja. Tak boleh lah macam tu ya. Ada apa-apa lagi yang nak tanya? Kak Intan, boleh tanya sikit? Ya. Okey. Bercakap tentang Kak Intan tadi cakap kita kena tahu jenis-jenis kulit talent. So, Kak Intan boleh share sedikit produk base yang kita gunakan untuk kulit jenis sensitif, dry atau berminyak. Boleh Kak Intan cerita sedikit? Thank you. Okey boleh, itu nanti kita akan cerita side, ada kita akan bercerita mengenai skin punya dalam kita punya untuk tengah hari nanti ya. Kita akan bercerita itu semua. Okay, thank you. Cuba. Okey, lagi satu, bila kita okey ni saya kenalkan kita punya Presiden Perfima, Kapten K. Makno. Dalam persatuan ni kita apa-apa yang kita perlu berhubung dengan dalam kebajikan kita sebagai kru, kita punya kapten lah yang akan menolong kita. Okey, dalam setiap production kalau macam orang kata yang baru nak join ke apa kan dalam production, pertama kali kita akan berhubung, production manager akan berhubung dengan kita. Production manager akan bertanya kita orang kata menawarkan kita satu drama yang kita nak buat selama 7 atau 8 hari lah, ataupun 7 ke 10 hari, menawarkan kita satu drama. Kemudian dia cakap dia nak ambil kita. So pertama kali yang kita setuju ataupun kita tak setuju. Apa pendapat dia? Mula-mula yang kita perlu tahu. Pertama, okey, kita tak nak kata setuju pun tak boleh juga. Tapi kalau nak confirm kita tu bolehlah untuk kita drama. Tapi pertama sekali kita nak tahu, kita nak kena tahu skrip. Skrip ataupun kita tak tahu juga jalan cerita untuk drama tu. Kadang-kadang, okey, dia tak cakap kata dalam drama tu ada efek.
Kan kita pun terima lah kan, kita terima okey dengan bayaran sekian-sekian. Tapi bila kita masuk set, itu hari tak cakap pun kata ada efek kan. Tiba-tiba nak kena buat efek apa semua kan. Itu dah orang kata lari daripada orang kata apa, etika kerja lah sebagai apa orang kata dia tak macam production Malaysia tak bagi tahu kita apa secara seterusnya. Sebab tu kita perlukan skrip dulu. Kadang-kadang kita okey abang bagi saya skrip dulu, saya baca baru apa boleh saya terima atau tidak. Kan itu pertamalah kita akan apa akan berkomunikasi lah dengan dia kan. Okey, dia kata lah cerita dia simple je apa gitu gini apa semua kan. Lepas tu kita bagi pihak kita ada tak yang perlu kita buat efek ke apa kan. Dia kata ada. Kalau ada kita punya apa, kita akan kena sediakan lah barang-barang tu semua kan. Kemudian kerana barang-barang tu kita akan apa, kita ada tapi kita apa benda yang diperlukan, benda yang diperlukan, okey kita akan note apa barang yang kita nak beli apa semua. Jadi kita akan bagi kat production manager tu kan. Dan production bila kita dah terima apa tugas yang kita diberi, kita akan datang meeting kita akan datang meeting. Kita anggap diri kita sebagai HOD okey, head of department. Okey, dia kata okey kita datang meeting. Bila datang meeting dia kata tak boleh lah SQ lah meeting, tak boleh datang lah, ada kerja lah apa. Seboleh-bolehnya kalau kita apa ada meeting tu kita kena datang supaya kita dapat kenal siapa director kita dapat kenal siapa assistant director kita dapat kenal apa segala apa orang kata kita punya apa pekerja-pekerja dalam kita punya shooting drama tu kan. So kita akan tahulah. Kemudian bila dah kita dah masa tu skrip akan dibaca kan, skrip akan dibaca untuk apa skrip reading lah ya.